Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua yang di rumah? Saya harap semua penonton berada di dalam keadaan sihat dan selamat daripada wabak COVID-19. Saya juga ingin mengingatkan semua supaya jangan lupa untuk mendaftar untuk vaksinasi. Sama-samalah kita membendung pandemik COVID-19 melalui vaksinasi. Selamat datang ke satu lagi episod Apa Kata Pakar Anjuran Gerakan Ekonomi Malaysia. Nama saya Armin Banias Pahamin dan saya host untuk malam ini. Bersama saya ada dua tokoh panel yang istimewa. Saya perkenalkan dahulu Dr. Rais Sadiman. Beliau adalah salah seorang dari perangka dasar ekonomi baru. Dr. Rais merupakan ahli Majlis Tertinggi UMNO semasa pemerintahan yang amat berhormat Tun Abdul Razak. Beliau merupakan seorang penyelidik di Christian Michelson Institute, sebuah institut kajian terbesar di Skandinavia, adjunct profesor di Universiti Malaya dan juga seorang ahli SIDA. Dr. Rais mempunyai pengalaman yang luas dalam kedua-dua sektor awam dan swasta. Beliau juga pernah bertugas di Bank Negara sebagai pemangku ketua ekonomi. Beliau kini menetap di Skandinavia tetapi sekarang ni tersangkut di Malaysia kerana lockdown. Apa khabar Dr. Rais? Dr. Rais kena unmute Dr. Rais. Dr. Rais kena unmute dahulu. Dr. Rais kena unmute dahulu. Okey, dengar sekarang. Ya, dengar. Assalamualaikum, terima kasih menjemput saya bersama-sama dengan guru ini. Ya. Dr. Rais dah vaksin dah Dr. Rais? Alhamdulillah sudah. Dua shot. Oh, 2 shots ya. Bagus. Saya second shot pada 20 hari bulan nanti. Terima kasih Dr. Rais kerana bersama kami. Saya juga dengan bangganya ingin menjemput Datuk Seri Utama Mukhlis Tun Mahathir, Presiden Parti Berjuang Tanah Air, Ahli Parlimen untuk Jelun dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri untuk Citra. Datuk Seri Mukhlis, apa khabar Datuk Seri Mukhlis? Baik, Alhamdulillah. Boleh dengar Boleh dengar. Datuk Seri ada di Kedah ya sekarang ni? Sekarang di Tiga Jah, di Kedah. Di Kedah ya. Datuk Seri Mukhlis tak perlu pengenalan panjang sebab saya pasti semua orang dah kenal dengan Datuk Seri. Saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa untuk bersama Gerakan Ekonomi Malaysia untuk membincangkan situasi negara dan dasar-dasar kerajaan. Penonton-penonton yang saya hormati, dasar ekonomi baru dahulunya dirangka dengan komprehensif oleh University of Oslo, Harvard, University of Chicago dan MIT. Ianya ditaja oleh Kabinet Malaysia yang berbilang kaum, pentadbir dan penjawat awam yang mempunyai visi yang jauh. DEB dirangka selepas rusuhan tahun 1999 dan ianya menjadi asas kepada dasar-dasar seterusnya seperti dasar pembangunan nasional daripada tahun 1990 ke 2000, dasar wawasan negara daripada tahun 2001 hingga 2010, model ekonomi baru daripada tahun 2010 hingga 2020, wawasan kemakmuran bersama 2020 kepada tahun 2030. Nama dasar mungkin berbeza tetapi tindakan afirmatif berdasarkan kaum dikekalkan. Jadi saya nak tanya soalan pertama saya kepada Dr. Rais ya. Dr. Rais, terdapat banyak miskonsepsi ataupun salah faham terhadap dasar ekonomi baru. Dasar ekonomi baru ini dianggap oleh umum sebagai satu dasar yang resis dan dirangka untuk berpihak kepada Bumiputera dan menganaktirikan golongan bukan Bumiputera. Sebagai salah seorang yang merangka dasar ini, bolehkah Datuk Rais terangkan sedikit berkenaan dengan persepsi dan miskonsepsi resis ini? Sebabnya sebelum saya start kita punya program ni, saya punya adik ipar sendiri straight condemn, tak payah DEB. The conception of DEB sebagai resis ni dah di dalam semua pemikiran
umum Dr. Rais ya. Jadi saya harap Dr. Rais boleh terangkan sedikitlah berkenaan dengan persepsi ini. Silakan Dr. Rais. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tuan Pengerusi, thank you so much for inviting me to be part of discussion this evening. Then first may I place on record my sincere and humble thanks to all of you, especially to Datuk Mukris for his good deeds in his belief in the this NEP policy, and he was the one who helped to publish the book of Tan Sri Yus Phalan, which is the definitive book on the Dasar Ekonomi Baru, both in bahasa kita dan juga dalam bahasa Inggeris. Ya, terima kasih Datuk Mukris. Ya. After saying that, I will get into this question, soalan yang Tuan Pengerusi raised. Question number 1 is that the NEP has been rendered as Bumiputra-centric policy, or it is a pro-Bumiputra, or it is, to put it crudely, racist policy. That is unfortunately the perception that has got stuck with the NEP. I will interrupt me if I get out of hand. Yeah, I know Tuan Pengerusi. First, let me say this. What I say is based on 50 years of empirical evidence on the operation of the NEP. The criticism of the NEP mostly are based on prejudices and propaganda, but not based on facts. They are contradicted by 50 years of empirical facts and evidence, which I will demonstrate to you now. Let's go back to the original, how it all started. The founding fathers of this country wanted to build, their dream was to build a united Malaysia in diversity. That is the basic ideology of Malaysia, to build United Nations. How do you build that? You build through one, political inclusiveness, of all parties, and political and socio-economic inclusiveness. So two main thrusts. The political inclusiveness, I leave it to Babi Datuk Mukris. He knows better than I do about that. So when I will just deal with the economic side. After the riot of '69, Tun Razak had to rebuild the country based on the ideology, the United Malaysia. So he formed the alliance. All parties, most of the parties were in the alliance, but the DAP refused to join the alliance for reasons of their own. But on the economic side, we see, although we got independence from the British politically, but economically, the economic structure was colonial. Maknanya, it was to benefit the British, and the ranking was British number 1, number 2 the Chinese, number 3 the Indians, and the Bumiputras were the lowest in the economic ladder. So although they make up 70% of the population, they were the lowest. So, and that division, inequality was getting wider. And in 1969-1970, it was one of the worst, one of the most unequal in the world.
I repeat, it was one of the most unequal in the world. The Malays were kept out. Yeah? So, after the riot, immediately after the riot, two schools of thought. We were in the middle of devising the second Malaysia plan. So, one school of thought, which was led by the APU, we were to continue with that type of the policy as usual, because it worked for Malaysia. Malaysia was prosperous, except that the Bumiputras were not involved, were not participating in the development of the country. So the other school was the DNU school, led by Tan Sri Yus Falen. At that time, he was from the University of Oslo, and he was economic advisor to Arwah Tun Razak, the PM. So he said the hundreds of years of discrimination against the Malays led to the situation in '69. So a new theory of development was needed. Then came up the NEP, where it was published in the book that was shown by Dr. Mukrish just now. You see, all the original papers that form, those who criticize the NEP must study that book, especially the appendices to the book, A to G, where the original papers of the NEP that was formed, 6 papers that formed. You must read that very, very carefully. It's very clear. Number 1 was to abolish poverty irrespective of race. I repeat, to abolish poverty irrespective of race. This was in the document, in the second Malaysia Plan document, which I'll show you here. This is the basic document. You must read this to see the real story of the picture. Yeah. So what happened? Eradication of poverty. At that time, the poverty level was very high. I think more than 50% of the total Malaysian population, yeah, total country. So the eradication of poverty was for all Malaysians, irrespective of race, whether they were Malays, Indian, Chinese, Iban, Sabah, Sarawak. Yeah, and the results of that shows that all the races benefited from the eradication of poverty. It was reduced from 50% to, as you know, to about 3-4%, and even lower now. So that's number 1. Number 2, the restructuring of the society was to be done not to nationalize the businesses of the non-Malays, the Chinese, or to take away their human rights, but to, the restructuring was to take place and the additional from the high growth of the NEP. The NEP was put at nearly 7%. Yeah, suppose. Let me give a simple example. If the NEP last year was 100 and this year is 200, the redistribution is to take place plus on the plus 100, not the previous 100 that was owned by the non-Malays. So the non-Malays' human rights were not touched, businesses were not touched, jobs, their way of life was not touched. The NEP was very, very clear. The redistribution in terms of income, wealth, and jobs were to be done, and the incremental level in the new ratio by under the new formula. Yeah. So the human rights of the non-Malays were protected by the NEP. This was not explained clearly by the critics of the NEP. They simply say, oh, it is a pro-Bumiputra, full stop, and they went home. Yeah? So that is very clear. The other thing that is very clear is that
You see, under the NEP, the rule of law was very firmly entrenched under the Constitution, the Federal Constitution, by the United Nations Charter. We observe those very, very firmly, including the disciplines by the IMF and the World Bank, Article 8 and Article 14 of the IMF. That was very, very clear. So the central objectives of the NEP, the abolishment of poverty, the restructuring of society, did not touch the non-Malays at all. In fact, the results of the last 50 years show that the non-Malays, and this is very important, this is not explained, that the non-Malays gained more than the Malays under the NEP, because under the British colonial system, the British companies dominated Malaysia. They were the highest. But under the NEP formula, their share of the economy dropped to about 20%. I forgot the exact figure. The companies of the Chinese rose to more than 40%. So, in fact, the country now lives under Chinese internal capitalism as against the British capitalism. We are living under they control, the Chinese control the private sector. Yeah, the private sector they control. And I want to say this very clearly, that the private sector, which succeeded the British, took on the role of the British, and they, what you call, discriminated the Malay labor place in two basic areas. One is the job market. The Malays are excluded from the private sector to the full extent of their competency because of this discrimination. 80% of the jobs in the country are created in the private sector, and the Malays are excluded from there. That's number one, by the private sector. Number two, the private sector monopolized and monopsony also the supply chain. The Malay businesses, SMEs, are excluded from participating in the retail trade, the wholesale trade, and international trade, yeah, by the monopoly situation of the Chinese-controlled private sector. So the Malays continue. Sorry, just 1 minute. Yeah. So the Malays continue to be the third-class citizens of this country in 69 up to today. Okay, terima kasih Dr. Rais kerana menerangkan miskonsepsi ini. Jadi kalau saya boleh rumuskan Dr. Rais kan, intipati dasar ekonomi baru pada masa tu, dia ada dua perkara lah yang dia orang betul-betul memberi fokus. Pertamanya ialah untuk eradicate poverty, membasmi kemiskinan untuk semua kaum, bukan Melayu sahaja, untuk membasmi kemiskinan untuk semua kaum. Itu intipati penting dalam dasar ekonomi baru. Keduanya, yang paling penting sekali, semua ekonomi yang telah didominate oleh British dan juga bila British keluar, the second biggest dominance in dalam kita punya pasaran kita ialah ekonomi Chinese. The ekonomi Chinese ni di bawah dasar ekonomi baru dipertahankan, dilindungi oleh NEP. Dia tidak akan disentuh dan tidak boleh disentuh, tetapi cara untuk membasmi kemiskinan ialah melalui dengan mempertingkatkan lagi ekonomi kita dan the distribution of the difference daripada perkembangan ekonomi itu. Jadi dua perkara ni kena ingat. Jadi macam mana Dr. Rais, macam mana persepsi, macam Dr. Rais kata, persepsi yang mengatakan dasar ekonomi baru ni ialah satu dasar yang racist
ialah propaganda daripada politician, dari politik. Jadi itu yang membuatkan persepsi negatif terhadap dasar ekonomi baru. Betul kan Dr. Rais? Jadi saya punya soalan keduanya ditujukan kepada Datuk Seri Utama Mukhriz. Dalam pelaksanaan dasar ekonomi baru ini, golongan bukan Bumiputera dan ramai Melayu sendiri, seperti saya cakap tadi, saya punya adik ipar sendiri, banyak mengkritik dasar ini, terutamanya dari segi pembaziran dan salah guna sumber dan dana negara yang dialihkan atas nama DEB untuk menolong orang miskin, orang Melayu miskin oleh pemimpin-pemimpin politik. Jadi mungkinkah ini yang menjadi faktor utama kenapa ada segolongan rakyat yang menolak tindakan afirmatif berdasarkan kaum? Mengikut pengarah eksekutif Institut Dasar dan Pengurusan Awam Antarabangsa Shakila Parwin Yaakob berkata, penyalahgunaan tindakan afirmatif selama puluhan tahun dan komuniti Bumiputera menyebabkan tekanan yang teruk terhadap hubungan antara etnik, terutamanya ketika didorong oleh kepentingan politik. Ia kelihatan jauh menyimpang daripada visi inklusif Malaysia yang disokong oleh bapa pengasas Malaysia yang membawa kepada kejayaan awal dasar ekonomi baru. Adakah Datuk Seri bersetuju dengan persepsi dan kritikan ini, dan bagaimana cara untuk kita mengatasi salah guna dana dan sumber negara untuk kepentingan politik? Silakan Datuk Seri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Saya tertarik dengan soalan ini dan juga tertarik pada penjelasan daripada Dr. Rais Saliman sebentar tadi, yang saya menganggap sebagai sifu saya lah dalam hal-hal ekonomi ini, lebih-lebih lagi untuk memahami apa sebenarnya yang telah berlaku berkait dengan ekonomi negara kita ini. Jadi seperti mana yang telah dijelaskan dengan begitu menyeluruh sekali oleh Dr. Rais, dasar ekonomi baru itu entah kenapa diberikan satu image yang tak tepat. Mungkin ada sebab-sebab politik, kita tak pasti. Tetapi jelas sekali daripada penjelasan tersebut bahawa intipati ataupun tujuan, matlamat dasar ekonomi baru itu bukanlah untuk menyelamatkan cuma satu kaum. Secara dasarnya ia bertujuan contohnya untuk membasmi kemiskinan di mana-mana sahaja kemiskinan itu wujud. Jadi tapi hakikatnya ialah oleh kerana masyarakat Melayu Bumiputera itu merupakan kaum yang terbesar dalam negara kita, dan oleh sebab berlakunya kemiskinan itu lebih besar di kalangan mereka, maka tentunya dasar seperti DEB itu seharusnya membantu mereka lah. Jadi ini bukannya salah dasar, tetapi salah keadaan itu sendiri. Kalau pihak lain pun ramai miskin, mereka juga akan sepatutnya terima manfaat daripada dasar tersebut. Tetapi bila libatkan unsur politik, jadi yang ini masalah. Dekat situ saya ingat timbulnya masalah. Apa dasar sekalipun, bagaimana murni sekalipun niat di sebalik penggumpalan dasar itu, sekiranya diambil kesempatan oleh orang politik, maka di situlah yang akan berlaku penyimpangan daripada jalan ataupun landasan awal ataupun asalnya. Jadi di mana berlakunya campur tangan politik ini? Kita tahu bahawa dalam demokrasi yang kita amalkan ini, seorang calon ataupun sebuah parti hanya boleh menang sekiranya ia mendapat sokongan majoriti di dalam proses pilihan raya kita. Ya, siapa yang dapat undian yang terbanyak, dialah yang akan menang dalam pemilihan tersebut. Jadi bila ada sebilangan besar daripada masyarakat kita di luar bandar khususnya yang susah, ya, dan mereka ini dibiasakan dengan kalau istilahnya kadang-kadang tu gula-gula lah, ya, yang hanya timbul waktu pilihan raya, bukannya dilaksanakan secara menyeluruh
bukan kita bagi ikan tetapi kita bagi kail. Jadi apa ni tak akan berlaku lah seperti mana yang kita lihat sekarang ini. Sebaliknya kita dapati bahawa atas nama orang Melayu itu sendiri, atas nama dasar ekonomi baru ya, yang niatnya murni sebenarnya, tetapi bantuan yang diberikan itu tidak benar-benar menepati hasrat di sebalik DEB. Ya. Kalau kita tengok, kalau kita fahami apa sebenarnya DEB itu, DEB ini cuba nak menstruktur semula ekonomi negara ini supaya tidak ada kaitan ras seorang itu, etnisiti seorang itu kepada sektor ekonomi. Ya, kalau dulu yang disebutkan bahawa masyarakat Cina dulu terlibat dalam lumbung timah ya, ataupun perniagaan ya, berada di pekan-pekan dan sebagainya. Masyarakat India pula dulunya ni sebab kolonisme dululah, zaman British dulu, kerja mereka di estate getah, sawit ya. Yang Melayu ni pula petani ya, kerja bendang, paling tinggi pun kerja kerani. Jadi kita dapati bahawa identiti setiap kaum itu kepada satu-satu sektor kerjaya sebenarnya tidak sihat bagi masyarakat kita. Ya. Jadi dasar ekonomi baru cuba untuk membuka ruang ni supaya setiap kaum itu boleh terlibat dalam mana-mana pun, tak kisah. Ya, jadi Melayu pun boleh berniaga, ya, boleh buka kedai runcit, yang India pun boleh jadi lawyer, boleh boleh ambil jurusan perubatan. Jadi dicampur adukkan semua ni supaya tidaklah wujud jurang perbezaan yang begitu meluas antara kaya dengan miskin, yang paling parah lagi bila ianya dikaitkan dengan kaum. Itu yang paling bahaya. Di mana-mana di dunia ni, kalau dah ada jurang beza antara yang kaya dengan miskin, itu pun dah ada masalah. Itu pun dah bermasalah kan. Itu pun tahulah ya. Tapi bertambah teruk lagi, bertambah parah lagi di Malaysia ni, bila jurang perbezaan kaya miskin itu dikaitkan pula dengan kaum. Jadi kalau ada unsur perbezaan kekayaan antara kaum, maka 13 Mei 69 lah yang berlaku. Ya. Di dasar ekonomi baru bertujuan untuk membetulkan keadaan itu. Dan kita dapat lihat, kita telah menikmati hasil daripada DEB itu kerana selama lebih sejak tahun 70 lah ya, sampai ke hari ini 2021, 13 Mei itu tidak lagi berlaku ya. Itu satu petanda yang sangat-sangat baik, dan ini seperti mana yang Dr. Rais sebut tadi, diperakui oleh Bank Dunia, oleh IMF, oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ya, UNDP agaknya, mengiktiraf kehebatan DEB ini kerana ia berjaya untuk mengurus hubungan antara kaum, kerana faktor ekonomi ini telah diatasi dengan baik ya. Tetapi bila masuk pula faktor politik, yang ni jadi masalah dia. Di mana selalu kita dengar lah ya, dasar mungkin baik, implementasi lemah ya, ataupun ada unsur-unsur disalahguna oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Apa kepentingan itu? Kepentingannya ialah apabila satu-satu pihak itu nakkan sokongan sekelompok ataupun sekumpulan masyarakat dalam bentuk undi dia masa pilihan raya ya. Jadi digunakan dasar ekonomi baru dan ialah dengan semangat Melayu dan sebagainya, semata-mata untuk kepentingan politik sahaja, tanpa menghiraukan matlamat asal DEB itu, iaitu untuk memberi keupayaan pada seorang itu untuk mencari rezeki dia sendiri ya. Kalau nak ikutkan, kalau boleh saya sebut ya, dan Dr. Rais boleh betulkan saya, contohnya macam BRIM ya.
bantuan rakyat satu Malaysia satu ketika dulu. Kan memang terkenal lah. BRIM, Rambru, macam-macam ada kan. Jadi apa ni, kalau nak ikut betul-betul hasrat di sebalik DEB, BRIM itu tak sepatutnya berlaku. Boleh saya kata macam tu, Dr. Rais? BRIM ini tidak menepati hasrat DEB, kerana DEB bertujuan untuk memberi keupayaan pada seseorang itu mencari rezeki dia sendiri. Bukannya kita bagi cash dan berterusan. Kalau bagi cash sekala waktu tengah susah ni, ada krisis, mungkin boleh dipertimbangkan. Tapi kalau hari apa ni nak kena bagi selalu ni, maksudnya dasar kita dah gagal. Ya, sampai bila kerajaan nak bagi bantuan? Apa ni, contohnya senarai nama yang masuk e-Kasih. Ada satu ketika dulu kerajaan dengan begitu bangga sekali menyatakan bahawa jumlah orang yang senarai dalam e-Kasih itu sudah melipat ganda. Dan itu dinamakan satu kebanggaan. Mana boleh kita bangga dengan jumlah orang yang itu ramai yang miskin. Jadi maksudnya gagal lah tu kan. Sepatutnya mengurangkan. Kalau dah kecil barulah. Kan apa DEB itu bertujuan untuk membasmi kemiskinan. Jadi bila dah ramai orang miskin, macam mana kita boleh bangga dengan keadaan itu? Jadi itulah yang saya maksudkan bila politik ni campur tangan, habis rosak, punah dasar-dasar baik seperti DEB, dan itulah yang menjadi alasan kenapa orang mula mengkritik DEB. Dia tak nampak yang orang politik yang menyalahgunakan DEB untuk tujuan kepentingan politik mereka, dan sebaliknya mereka mengkritik DEB itu sebagai satu dasar yang rasis, yang berdiskriminasi terhadap kaum-kaum lain. Terima kasih Dr. Sri. Memang saya pun tertarik dengan ulasan Datuk Sri itu, terutamanya apabila penyalahgunaan dasar ekonomi baru ni, maknanya politician menggunakan dasar ekonomi baru ni sebagai gula-gula kan untuk mendapatkan sokongan. Tapi macam mana cara kita nak elak ni Datuk Sri yang paling penting sekali, benda ni dah berlaku berpuluh tahun kan, puluhan tahun. Macam mana cara kita nak elakkan daripada disalahgunakan balik dasar-dasar yang mencetus perkauman ni? Okey, saya bagi contoh lah lebih senang untuk kita faham Apa ni AP. Jadi ini memang DEB lah awal-awalnya dulu. Jadi tujuannya untuk beri peluang. Jadi seorang itu, dan AP ini sebelum itu tak wujud jadi inilah contoh terbaik bila kita faham DEB ini. Bayangkanlah kita ada satu kek, dalam istilah ekonomi biasa disebut kek ekonomi, jadi economic pie. Dalam bahasa Inggeris dia guna pie, tapi dalam bahasa Melayu dia kata kek. Jadi kek yang awal dulu, asal-asalnya dulu British yang pegang, yang dominan. Lepas itu masyarakat peniaga Cina pun sebahagian daripada kek itu. Jadi DEB ni dia tak kacau kek asal ni. Kita tak pernah amalkan dasar Robin Hood. Saya selalu sebut itulah. Robin Hood ni kalau kita tahu ceritanya, dia curi daripada orang kaya, dia agih kepada orang miskin. Itu kita tak buat. Dasar ekonomi baru ni dia berusaha untuk pertumbuhan kek itu. Jadi bahagian yang tumbuh tu, kalau kita bayangkan pertumbuhan itu macam satu donat. Donat ni sebab lubang di tengah-tengah tu kek yang asal. Jadi yang tu kosong, kita tak kacau. Kita cuma tengok bahagian donat tu, bulatan yang di luar tu. Jadi yang ini ni yang diagihkan secara yang adil. Bahasa Inggerisnya equitable. Equitable distribution. Itu agihan secara equitable. Jadi apa ni? Jadi dalam salah satu manifestasi dasar agihan itu, maksudnya kita tak sentuh yang asal, kita buat yang baru. Buat yang baru ni AP. AP ni satu contoh, satu pendekatan baru, sumber kekayaan. Tetapi ianya perlu diusahakan sendiri oleh pihak yang menerima manfaat daripada AP itu. Jadi kalaulah kerajaan keluarkan AP import kenderaan contohnya, sebelum ni tak pernah wujud benda tu. Jadi maksudnya kita tak kacau orang lain punya periuk nasi, apa ni, tapi dia
ada pihak yang ambil AP itu dia berniaga betul-betul. Dia pajak kepada bank, dia bina perniagaan dia buka showroom, ya. Dia import, dia cari kenderaan-kenderaan tu bawa masuk sendiri, kemudian dia bayarlah semua fee-fee yang terlibat dalam AP ni, dan dia berusaha untuk menjual kenderaan-kenderaan itu, dan keuntungan daripada penjualan itu dia raih, ya. Dan ada satu pihak lagi kerja dia jual AP. Jadi kat situlah masalah dia. Jadi peluang telah diberikan oleh kerajaan, tapi dia malas nak kerja. Malas nak kerja. Peluang untuk untung ni memang ada. Untung atas angin je. Ya. Jadi dia jual AP itu kepada pihak lain. Orang lain yang berusaha, dia yang dapat keuntungan. Tapi hari-hari dia kerja dia kena dapat AP barulah. Kalau tidak, tak ada benda lah dia nak jual. Jadi inilah masalah dia. Kita kena pastikan bahawa apabila satu peluang itu diberikan kepada mana-mana pihak, ya, memang pun dah ada pendekatan dalam kerajaan tu untuk kita semak, nak tengok orang ni betul-betul jujur, betul-betul committed untuk usahakan sendiri, ya, peluang yang diberikan itu, barulah kita beri. Bila ada unsur politik, ini bahaya, ya. Bila ada unsur politik, jadi agihan AP ini dengan tujuan untuk mendapat sokongan politik, bagi kepada ketua bahagian, ya, bagi kepada orang macam-macam macam ni. Jadi kawan tu dia tak kisah, dia tak payah kerja kuat pun. Waktu saya kat MITI dulu, kalau boleh saya nyatakan, ada kadang-kadang orang cerita lah, ya, orang datang untuk dapat AP untuk design, kat bawah tu dah ada orang beli. Belum keluar daripada bangunan. Belum keluar daripada bangunan, daripada pejabat kerajaan itu dah ada transaksi untuk menjual AP yang dia baru dapat kerurusan, baru dapat permit. Jadi ini keadaan yang sangat menyedihkan, dan inilah yang merosakkan nama baik orang Melayu yang betul-betul berusaha gigih untuk buat kerja. Orang macam ni lah orang kata kambing-kambing hitam yang mencemar nama baik kita. Dan dia segelintir saja, saya ingat dia bukan ramai pun. Tapi maklumlah, kalau tak ramai pun, image tu terpalit kepada semua. Jadi orang ada gambaran orang Melayu memang tak boleh percaya, tak boleh berniaga, tak reti berniaga, malas dan macam-macam lagi. Ya, walhal segelintir yang ambil kesempatan itulah yang merosakkan image orang Melayu itu sendiri. Betul. Terima kasih Datuk Seri. Saya faham, dan saya pasti Datuk Seri, yang segelintir ni masih ada lagi pada masa ini, Datuk Seri, ya. Jadi saya punya soalan seterusnya kepada Dr. Rais. Dari pandangan Dr. Rais, kan, adakah objektif dan matlamat dasar ekonomi baru ni berjaya dicapai, dan bagaimana prestasi dasar-dasar selepas dasar ekonomi baru? Sebab DEB ini dilihat lebih sebagai asas kepada semua dasar selepas itu. Itu pertama, terutamanya Datuk Rais, kalau saya boleh tambah, berdasarkan apa yang Datuk Seri Mukris bagi tahu tadi, ada segelintir dan juga ada kepentingan politik ni yang menyalahgunakan dasar ini untuk kepentingan politik. Jadi pada pandangan Datuk Rais, Dr. Rais, adakah dasar ekonomi baru ni berjaya ke sebabnya ia memberi peluang kepada politician untuk menyalahgunakan dasar ini? Silakan Datuk Rais. Ya. Terima kasih Tuan Muzi. Saya nak add a little bit to Datuk YB kata tadi. Yeah. You see, according to the NEP, the Malays are to participate, mengambil peranan, participate fully in the creation of the GNP. Bukan subsidi. Subsidi ni jadi macam di Australia ataupun di New Zealand. Dia bagi duit kepada orang Maori, the Aborigines,
and they don't work. But the NEP says there is no subsidy to Bumiputra. They have to work as hard, if not harder, than the non-Malays in order to go up the productivity ladder. But the system now gives them a chance, equal opportunity, ya, sama peluang untuk naik tangga sosioekonomi dan bisnes dalam negara kita. So the Malays have to work harder than the non-Malays, not by subsidy. That is the according to the NEP lah. So YB is right. This is soal implementasi. This is misapplication, abuse of the NEP. But it's a, so nama kita semua busuk lah sebab there are some who misuse the NEP. Coming back to what you say, what did the NEP achieve or not achieve? If you want to measure the achievement of the NEP, you must take the trust, the 7 trusts of the NEP that form the total NEP. Pertamanya, on economic growth. That's trust number 1. Economic growth, the NEP put a target of 6.4 and it achieved 6.4 in real terms, one of the highest in the world. The NEP achieved that, not on a sustained basis, but according to the cycle, because this is over a long period. But for the time when it was fully implemented, the NEP achieved that growth target. That's number 1. Yang keduanya, economic restructuring. Maknanya distribution, ya, in terms of income, assets, employment. In terms of income, the inequality was reduced. The Gini coefficient, the disparity ratio was reduced, but still high enough, yeah, in terms of income. Similar to assets, we increased, but we didn't achieve the 30% targets that was set. And then in terms of employment, and this was one of the failures. Failures maknanya the participation of the Bumiputra in the private sector, they were excluded sampai hari ini sekarang. This was one of the failures, of not failures lah, that was not achieved, not because the NEP was not trying, but because the wall that was put up by the private sector. Yeah, in terms of reduction of poverty irrespective of race, you heard just now, 69, 70, it was about nearly half the population. Sekarang is down to few percent. Yeah. In terms of interventionist government, the role of the government, you see, the theory of the NEP was that the price system cannot correct the inequality, the poverty. The government has to intervene, macam di Scandinavia, macam di France. The government must intervene actively. So that's why we had all kinds of institutions, macam Khazanah, macam you name it, we have. And to that extent, I think it was successful, although there are problems there, because it's over time. We are talking in terms of 50 years here, half a century. There will be problems. This is national problem. Yes. And then on the monitoring of the policy, this is also a problem. The government agencies didn't monitor fully as recommended by the NEP. So kita tak tahu, we don't get a full picture of the success failures of the policy. One area also, the NEP put one of the thrusts was educational excellence for the Bumiputras to come up to participate in the modern sector, in the private sector,
was to get one of the best education anywhere. That's why we formed the University Kebangsaan. The University Kebangsaan was one of the trusts to upgrade the standard of the Bumiputra educational excellence. And this is also, to me, pada pandangan saya sendiri lah, this is my personal view, is not very successful, because sukses dan juga tidak ada sukses. Sukses maknanya sekarang kalau you pergi macam IJN, for example, you know, most of the doctors are from UKM. Yeah, IJN is one of the best in the world. Siapa cakap Melayu tak boleh? Melayu boleh, you see. But you must give them the opportunity, equal opportunity. But rasa saya the focus, the emphasis on religious education rather than on science, on TVET, vocational training and science, that has caused some success and some slowdown. Rasa saya lah, pada pandangan saya. These are some of the, and social policy for conflict. The NEP brought in professors from MIT, from Chicago, to tap the policies for national unity from anthropology, sociology, etc. This was not followed through by the Minister of National Unity, pada pandangan saya lah. Yeah. So on the whole, I would say the NEP achieved more plus than minus. And it is not a policy of the past. It is a policy of the present. Kalau you kaji dengan mendalam the Vision 2030, Prosperity Vision 2030, most of the trusts of the NEP are there, even more, termasuk science, termasuk other areas, digital economy. So the NEP trust, the NEP formula, it worked for the Malaysian economy, for Malaysia as a multiracial country in the past, now, and most probably in the future, depending on the context of the time. Okay, terima kasih Dr. Rais. Yeah. Kepada penonton yang baru menyertai kita bersama kita pada program Apa Kata Pakar malam ini ialah Dr. Rais Saniman, salah seorang daripada perangka dasar ekonomi baru dahulu, dan juga Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir. Saya teruskan dengan soalan ya. Kita sekarang ni pada hari ini dah 50 tahun selepas dasar ekonomi baru, dan Malaysia kini kembali dalam darurat, dan terdapat banyak persamaan kita sekarang seperti tahun 1969. Kita berada di dalam satu krisis ekonomi, krisis kesihatan, dan kita lebih parah pada hari ini kerana di samping krisis ekonomi kita juga dilanda pandemik COVID-19 yang mana pada tahun 1969 tak ada pandemik ini. Jadi apakah pandangan Dr. Rais tentang persamaan di antara situasi pada tahun 1969 dan juga situasi kita yang kita berada pada hari ini? Dr. Rais boleh tolong ulas tak apa ni situasi dia di mana semasa darurat tahun 69 dan darurat sekarang ini, apakah dia punya pada tahun 1969 kita punya darurat itu kita dilahirkan satu dasar ekonomi baru. Sekarang ini kita di dalam satu darurat yang saya rasa lebih kritikal daripada tahun 1969 kerana kita juga dilanda pandemik wabak COVID-19. Apakah persamaan dia dan apakah pada pandangan Dr. Rais kita perlu adakan satu dasar baru dirangka berdasarkan krisis yang kita ada pada hari ini? Yeah. Silakan Dr. Rais. Ya. Terima kasih Tuan Pengerusi. Betul, memang betul lah. Your analysis is correct pada pandangan saya. Ya. In 1969-1970,
we had the situation as described. Pada pandangan saya, sekarang, now, the situation is similar, in fact, more serious. I'm an old man, yeah. I've seen them all from first Malaysia plan sampai sekarang. I've seen them all, but I've never seen this country in such a serious situation as today. These are all facts. Yeah? We are talking about facts. Unemployment now is about 1/3 of the population at the moment. Yeah, unemployment. Poverty has risen. The B40 volume and number has risen tremendously. Poverty has increased. Yeah, economic growth. Kalau kita we assess according to the NEP Trust. Yeah, the present situation, the economic growth is about forecasted by Bank Negara, by World Bank, about 4%, 3.8, somewhere around there. It's very, very low. Yeah, economic restructuring in terms of income, asset, it's not moving because the economy is very, very down. We are in a recession, depression stage. Poverty has increased, saya kata tadi, ya. Full employment pun dah tak ada lah, there's no full employment. So the situation is worse than before, and I'm very impressed and very pleased to see this Vision 2030, Shared Prosperity Vision 2030 has addressed all these problems that we just analyzed just now, and pumping a lot of money into the system, plus some subsidies. These subsidies is to target the poorest of the B40. And this is, yes, now we need that subsidy because people are half starving. If you go and see the DBKL flat, two-room DBKL flat, families with more than 3-4 children, you will cry. Yeah, I've seen them all. As I say, I'm an old man, I've seen them all. Yeah. So we must congratulate and give full congratulations to Tan Sri Mahyudin and Dr. Tun Mahathir and MASA for coming up with this vision, Shared Prosperity Vision, which is a World Bank concept also, to revive the economy in the coming post-pandemic era to come. Tak dengar. Kena mute semula, Amin. Okay, sorry, Datuk Sri. Boleh saya minta Datuk Sri tolong ulaskan soalan yang sama, iaitu kita sekarang kembali seperti 50 tahun selepas DED, kita kembali kepada 1969, kita kembali kepada zaman darurat kembali. Adakah perlu kita buat satu lagi dasar seperti dasar ekonomi baru, mengambil kira situasi dan keadaan negara kita yang kita sedang alami sekarang? Ya, walaupun disebut bahawa krisis yang kita hadapi hari ini tidaklah betul-betul sama dengan keadaan huru-hara yang telah tercetus selepas pilihan raya pada tahun 69 itu. Tetapi kesannya, impak dia sebenarnya lebih besar. Dilaporkan bahawa pada tahun 69 lebih kuranglah, ada angka ni kadang berubah-ubah, tapi ada orang kata sampai 100 orang terkorban akibat daripada pertumpahan darah yang berlaku. Tapi kali ini dah ribuan
bukan soal ratus-ratus lagi dah. Hari-hari ada saja mencecah lebih 100 orang terkorban akibat daripada pandemik. Jadi kesannya sebenarnya lebih teruk daripada apa yang berlaku 69. Oleh sebab itu, kalau tahun 69 itu pun ada pendekatan untuk memahami apa sebenarnya punca masalah yang menimbulkan keadaan huru-hara itu. Kali ini pula dia bukan punca, dia kesan, ya, dia akibat daripada pandemik itu. Ekonomi kita terkesan akibat daripada kawalan pergerakan kita dan sebagainya. Jadi ekonomi seolah-olah tertutup dan orang yang berniaga sekarang ini mendapati bahawa mereka tidak boleh berurusan perniagaan seperti biasa. Dan sekarang ini disebut-sebut bahawa yang M40 pun dah tergolong dalam golongan terbawah, iaitu dah masuk golongan B. Malah ada T20 pun yang jatuh miskin. Ya. Jadi oleh sebab itu, kerajaan seharusnya mengambil satu pendekatan yang campur tangan secara direct. Kalau kita tengok tadi Dr. Rais dah terangkan, ada dua school of thought, ya, dua jenis pemikiran. Satu ialah laissez-faire. Laissez-faire ni tak campur tangan, biar pasaran menentukan. Ya, apa ni, masa tu ada pula disebut istilah, masa boleh terima pula istilah macam ni, dia kata trickle down effect. Bayangkan apa di kalaulah ekonomi kita ni bertumbuh sampai dia melimpah-limpah dia punya nikmat ekonomi itu, orang yang paling bawah tu cuma dapat trickling je, apa ni, sikit-sikit je dia punya apa tempias je yang didapat, ya. Jadi itu dasar laissez-faire yang diamalkan dulu. Jadi DEB ni apa ni, dan saya ingat sekarang pun patutnya kita pertimbangkan untuk ada satu dasar campur tangan secara direct, ya. Kita kena fahami kat mana ada kelemahan-kelemahan yang berlaku, ya, contohnya dalam sektor retail, ya, sektor pelancongan, ya, pengangkutan, dan banyak lagi sektor-sektor pertumbuhan tinggi macam teknologi tinggi dan sebagainya. Kat mana triggernya, ya, kat mana kuncinya yang kalau kita faham masalah tu, kita boleh buka pintu tu supaya dia boleh bukan setakat bernafas, boleh hidup, tetapi dia boleh bertumbuh. Pada waktu yang sama dia menepati SOP PKP yang kita ada. Ya. Jadi ini masalah dia sekarang ini ialah kerana kita takut dengan penyakit, jadi kita tak mendalami cara untuk menyelesaikan masalah itu mengikut sektor-sektor ekonomi, dan kita buat satu dasar, bukan kita lah, kerajaan yang ada sekarang ni membuat satu dasar yang one size fits all. Jadi semua orang kena. Jadi kawasan yang tak berapa tinggi jangkitan COVID-nya macam Perlis pun kena tutup macam kawasan di Selangor dan wilayah Persekutuan. Ya. Jadi saya ingat sangat-sangat tak adil bagi kawan-kawan kita di Perlis kerana mereka dah menepati SOP, tetapi dia masih lagi tak boleh nak berurusan perniagaan dan sebagainya. Jadi tak bolehlah ada hanya satu, ya, penyelesaian bagi masalah yang banyak variabelnya. Ya, kita kena betul-betul ambil masa sikit, study setiap satu masalah ini dan cari kat mana sebenarnya ruang-ruang di mana kita boleh selesaikan masalah mereka itu supaya dia boleh hidup semula. Ya, ada sektor industri beritahu saya, dalam sektor dia tak mungkin dia boleh terus beroperasi sekiranya hanya 60% daripada tenaga kerja dia dibenarkan kerja. 40% lagi duduk di rumah, work from home. Itu bagi dia tak masuk akal. Dia memerlukan mungkin 80%, mungkin 90%, barulah dia boleh beroperasi. Jadi kalau bagi satu ketetapan yang dia pukul rata semua orang sama,
60% saja yang boleh hadir di kilang tersebut, jadi dia tak boleh beroperasi. Tapi kita tahu juga kluster kilang ni paling banyak lah kan. Jadi apa yang boleh kita buat supaya kita menangani masalah jangkitan di kilang. Takkan tak ada cara untuk kita buat apa ni, pasti tuan punya kilang ni nak kena belanja sikit lah. Ya, apa ni, contohnya kalau dia ada pekerja asing, jadi tinggal pekerja asing macam mana, janganlah satu bilik tu sampai 20 orang. Lepas tu bila dia bergerak semuanya masuk bas yang sama. Ya, apa ni, jadi itu semua tak boleh lah. Kita ada norma baru sekarang ni. Jadi walaupun dia kena belanja sikit, dia terpaksa lah lakukan kalau dia nak survive. Jadi saya ingat kat situlah pengajaran yang kita dapat daripada terlahirnya DEB akibat daripada krisis 69 dulu itu, yang boleh kita ambil iktibar bagi tahun 2021 ke depan ini, insyaAllah. Okay. Terima kasih Datuk Sri. Terima kasih Datuk Sri. Sebelum kita teruskan, saya ada beberapa soalan daripada kita punya viewer Datuk Sri ya. Kalau kita boleh jawab kan. Saya nak pilih satu ni soalan ni daripada Syazrul Asari. Dia bertanyakan Datuk Sri ya, AP abuse is clear cut a case of corruption. AP abuse ni. Terima kasih. Thanks for highlighting. 100% agree, and in any case only a handful has benefited. Hanya segolongan saja yang mendapat manfaat. Macam mana pula dengan pelaksanaan lain? Contohnya diskaun Bumiputera dalam pembelian hartanah, ASB, ASB2, etc. Whether you are earning 2,000 a month, 2,000 sebulan ataupun 20,000 sebulan, you masih dapat diskaun Bumiputera ini. As a Malay, you are still entitled. Patutkah kita kaji balik? Should we consider a cut off based on income? Boleh Datuk Sri dan Dr. Ulas? Okay, kalau I go first so that apa ni Dr. Rais can comment after that. Apa macam ASB, nama dia pun Amanah Saham Bumiputera kan. jadi saya kira memanglah patut diberi keutamaan ataupun dihadkan hanya kepada Bumiputera. Jadi untuk membezakan antara orang yang mempunyai pendapatan RM2,000 dengan yang RM20,000 ni, kalau kita faham amanah saham, duit itu dikumpul daripada pelbagai sumber, iaitu daripada pembeli-pembeli saham ini. Kemudian duit itu digunakan untuk pelaburan, ya, dan dipilih pelaburan-pelaburan yang akan memberi pulangan yang baik. Dan bila pulangan itu dimasukkan balik kepada amanah saham itu, maka ianya diisytiharkan sebagai dividen yang dinikmati oleh semua pemegang saham. Jadi saya ingat tak ada apa-apa masalah sekiranya orang yang berpendapatan lebih tinggi, kalau dia nak beli lebih banyak saham, itu bergantung kepada keupayaan dia, dan dia akan mendapat manfaat yang lebih bila diisytihar dividen. Jadi orang yang beli sikit, dia akan dapat bahagian dia juga. Jadi tapi kalau kita faham bahawa investment funds ni lebih banyak duit yang dia ada, lebih banyak benda yang dia boleh guna untuk dia boleh belanja untuk pelaburan. Yang pentingnya sifat amanah yang ada pada orang yang mentadbir amanah saham ini, supaya dia tidak salah labur dalam benda-benda yang sebenarnya fly by night punya investment kan. Jadi setakat ni saya nampak tak adalah berlaku. ASB memang cekap dalam pelaburan dan semua pemegang sahamnya mendapat manfaat daripada dividen yang diisytiharkan setiap tahun. Mungkin Dr. Rais nak say something about it. Yeah, saya setuju 100% what your analysis accurately. Is nama pun kata saham Bumiputera, you see. So if you are a $1,000 investor or $10,000 investor, you are taking risk at the amount you're paying. So I don't have very much to add to what I think it's working well. So if it's working well, don't disturb it. That's a formula rasa saya. Terima kasih. Yeah. Terima kasih.
Okey, terima kasih Dr. Rais dan Dr. Syukri. Ada dua lagi soalan ya, Dr. Sri. Kalau kita tengok Dr. Sri dan Dr. Rais, dasar ekonomi baru ni, sepatutnya kalau nak mengikut Dr. Rais, dia banyak memberi manfaat pada negara, dan juga kalau nak mengikutlah, dia banyak membasmi kemiskinan. Tetapi kalau kita lihat di sekeliling kita, contohnya di negeri-negeri Melayu seperti Kelantan, Terengganu, Kedah, Sabah, kita nampak negeri-negeri ni masih jauh ke belakang walaupun kita mengamalkan tindakan afirmatif lebih pada 50 tahun. Apakah faktor yang menyebabkan negeri-negeri ini jauh ke belakang, Doktor ya? Adakah ini kegagalan dasar ataupun pelaksanaan? Adakah pada pandangan panel cara untuk mengatasi masalah kemiskinan di negeri-negeri Melayu ini? Silakan Dr. Rais. Ini saya, to be honest with you ya, ini saya mikir benda ni dah berpuluh tahun, pening kepala. I cannot answer. Saya tak dapat jawab dengan pastilah, you know. Why Terengganu tu, they are also oil producing country, bukan? Ya. Revenue dia, pendapatan dia daripada oil and gas pun banyak. Macam Kelantan tu okey lah, katakan dia tak dapat pendapatan daripada minyak dan gas. Macam Terengganu pun begitu juga dia keadaan sama macam di Kelantan. Kalau kita bandingkan dengan misalnya bandingkan dengan Penang, ya, Pulau Pinang ya. The policy is the same all over the country. There is no differentiation. It depends on each area lah. So up to today, I cannot find the answer. There are many, but according to the data shows it's true what you say. But the answer is, I tak dapat jawab benda tu because I don't know. Ya. Mungkin Datuk Sri boleh ulas sikit berkenaan dengan negeri-negeri Melayu ni. Kalau saya lah, apa ni, oleh sebab saya datang daripada Kedah, saya pernah memimpin negeri ini, dan saya dapati antara masalahnya ialah negeri-negeri miskin seperti Kedah ini dah diamanahkan untuk terlibat dalam pertanian. Ya. Jadi tidaklah bermaksud bahawa pertanian itu tidak boleh memberi pulangan yang lebih tinggi. Ya, kalau kita tengok negara-negara Eropah, macam di England contohnya, kita ada gentleman farmer ya. Dia petani, tapi cara dia pakai baju tweed dia semua tu nampak macam orang yang noble lah kan. Tapi kita di sini sektor pertanian ni seolah-olah dikaitkan dengan kemiskinan. Ya. Tambah pula lagi sektor padi ya. Jadi di Kedah ni masalah dia ialah 270,000 hektar tanah yang telah digazetkan untuk tujuan pengeluaran padi, iaitu untuk menyumbang kepada jaminan bekalan makanan, food security. 270,000 hektar ini bukanlah semuanya bendang, tetapi ada empangan, ada hutan simpan, kawasan tadahan air, ada sungai, ya. Barulah bendang dan kawasan-kawasan sekeliling bendang. Jadi dan daripada jumlah tanah ini, kita mengeluarkan setakat ini antara 35 hingga 40% daripada semua beras yang dikonsum, yang dimakan lah ya, oleh penduduk negara kita. Ya, dulunya pernah mencecah 70%, tetapi sekarang ni antara 35 hingga 40%. Jadi bayangkan, kalaulah sebahagian daripada 270,000 hektar ni, katalah 10% ya, 27,000 hektar digunakan untuk buka taman teknologi ya,
yang mana tentunya akan menarik minat pelabur-pelabur termasuk pelabur asing untuk membawa teknologi tertinggi, teknologi paling moden, yang mana teknologi itu akan dipindahkan ke negara kita untuk difahami, untuk dikuasai oleh masyarakat kita di sini. Peluang-peluang pekerjaan yang memberi gaji yang lumayan akan disediakan, dan ada kesan-kesan sampingan yang lain kepada ekonomi setempat. Ya. Dan ini telah pun dilakukan di Kedah ini melalui Taman Teknologi Tinggi Kulim. Ya. Dan Kedah yang dah sekian lama dikenali sebagai jelapan padi, bila kita menceburkan diri dalam bidang teknologi tinggi, kita membuktikan bahawa kita boleh lakukan dengan penuh bergaya sekali. Jadi apa ni, iaitu KHTP Kulim High Tech Park. Dan jadi kadang-kadang kita fikirkan bahawa adakah Kedah ini dah dah tak boleh keluar daripada kepompong kemiskinan ni, kerana bidang tanah yang kita ada ni dah diamanahkan lebih kuranglah untuk tujuan padi sahaja. Ya. Jadi ini seolah-olah nak condemn kita kepada kemiskinan. Kita tak boleh nak keluar daripada keadaan itu. Jadi kadang-kadang negeri-negeri macam kita ni tak boleh nak buat apa-apa. Itu sebabnya bila macam Dr. Rais kata, kita ada rancangan Malaysia 5 tahun. Sepatutnya rancangan Malaysia ini, dan memang pun DEB jelas menyatakan bahawa perhatian istimewa ataupun perhatian khusus sepatutnya diberikan kepada negeri-negeri yang jauh ketinggalan. Ya. Jadi maksudnya bukanlah saya nak berbanding dengan negeri Selangor contohnya. Selangor antara negeri yang paling kaya, ya, Johor pun semacam itu juga. Ya. Tidakkah boleh peruntukan kerajaan persekutuan itu diberi selebihnya kepada negeri-negeri yang jauh ketinggalan? Bayangkan kalaulah trajektori kita, kita mengharapkan pertumbuhan KDNK kita 6.5% contohlah di peringkat seluruh negara. Kalau Kedah ini hanya bertumbuh 2%, negeri macam Kedah inilah yang akan drag, ya, seluruh negara kita ni daripada mencapai sasaran 6.5% itu. Ya, sedikit perubahan dalam pertumbuhan Kedah ni, katalah naik daripada 2.5% kepada 3.5% contohnya, besarlah juga 1% tu, akan membantu negara kita mencapai 6.5% tu. Ya. Jadi kita tak jadi satu faktor yang menarik pertumbuhan seluruh negara. Dan kita tak minta menara berkembar ke apa ke dibina di Arustar, tak benar. Kita cuma minta supaya infrastruktur, ya, disediakan, ya, mungkin ada pelabuhan, mungkin ada lapangan terbang kargo yang kita idam-idamkan sebelum ini, ya. Jadi benda-benda macam itulah yang akan menjadi pencetus kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi saya harap kerajaan persekutuan akan memberi pertimbangan yang sewajarnya. Saya tak kata jangan beri duit kepada negeri-negeri kaya. Cuma saya kata bahawa 100 juta yang diberikan kepada Selangor tak sama dengan 100 juta yang diberikan kepada Kedah. Kalau boleh difahamilah kan. Cara kita terima tu lain macam sikit. Kalau Kedah dapat 100 juta, wow, ini macam manna from heaven orang kata. Macam durian runtuh lah orang kata. Baru tadi saya sempat makan durian. Jadi tapi kalau 100 juta kepada Selangor, dia macam okey lah, terima kasih, thank you very much. Ya kan, itu je kan. Jadi with all due respect to kawan-kawan kita di Selangor. Mungkin ini Datuk Seri, ya, boleh juga dijadikan pengajaran untuk dasar-dasar pada masa hadapan, ya. Jadi untuk soalan terakhir, Datuk Seri dan Doktor, kita sebenarnya rakyat Malaysia ni dahagakan perpaduan kan. Perpaduan maknanya kita semua kena bekerjasama tanpa mengira kaum. Jadi ada desakan dari ramai juga yang untuk kita berdasar ni beralih dari dasar berasaskan kaum ke dasar yang berdasarkan keperluan untuk mengatasi kritikan bahawa DEB dan warisannya meminggir masyarakat bukan bumi putera yang memerlukan.
Jadi bolehkah kita capai satu dasar berdasarkan keperluan dan bukan berasaskan kaum? Bolehkah kita capai ni? Saya buka kepada panel. Silakan Dr. Rais. Ya, saya minta maaf ya. Saya rasa according to me lah ya. Kalau kita kaji SPV, apa ni, Shared Prosperity Vision, itu konsep ini sudah pun diimplementasi dalam DEB because of ethnicity. The inequality was in terms of ethnicity at that point of time. Tapi sudah 20 tahun ke implementasi dasar itu, the situation has changed completely. Poverty tidak macam dahulu, 69, 70 sudah tukar ya. So, saya bersetuju sekali dah ditukarkan klasifikasi. Jadi B40, M40 and T20 according to income class, asset class and employment. Yeah. So there is no ethnicity involved here into a class system. So the government is doing the right thing to reclassify it into the latest classification. So sudah pernah diimplementasi according to me, looking from outside. Ya, terima kasih Dr. Rais. Dan Datuk Sri ada nak mengulas pasal tu? Ya, jelas sekali bahawa dasar-dasar yang telah digubal oleh kerajaan bermula daripada DEB dan seterusnya memang tak pernah disebut sebagai dasar yang hanya akan memberi manfaat kepada satu-satu kaum. Dia memang pun needs based. Ya, daripada DEB pun macam itu juga. Ya, it's supposed to benefit everyone. Dan sebenarnya ekonomi masyarakat Cina pun, kalau boleh saya nyatakan, bertumbuh dengan begitu pesat sewaktu DEB dilaksanakan. Ya, daripada tahun 70 hingga 90 khususnya, di mana pendapatan masyarakat Melayu itu meningkat, terlahirnya ataupun terwujudnya golongan menengah, ya, Malay middle class, ya, yang mempunyai pendapatan dan disposable income, yang mana apabila mereka berbelanja duit yang mereka ada itu memberi manfaat secara langsung kepada peniaga Cina. Ya, jadi tak benar sama sekali dakwaan bahawa sewaktu DEB dilaksanakan ada mana-mana kumpulan etnik yang dipinggirkan kerana diskriminasi. Sebaliknya, sewaktu DEB, ekonomi Cina bertumbuh dengan pesat juga. Ya. Cuma ekonomi Melayu pun kejar sikit, tapi tak sampailah untuk tak menepati sasaran, tak sampai sasaran. Jadi jadi saya kira dasar yang kita ada sekarang ini, shared prosperity pun begitu juga, untuk menyamaratakan padang permainan tu. Itulah istilah ekonomi kita gunakan, leveling the playing field. Jadi kemudian maka siapa juga yang pandai mengambil kesempatan peluang yang diberikan itu, maka dialah yang akan berjaya. Jadi yang kita beri perhatian ialah mereka yang agak tercicir daripada pembangunan arus perdana, contohnya yang berada di luar-luar bandar ataupun the urban poor. Mereka ini kita beri peluang yang lebih sikit melalui pendidikan, ya, melalui beasiswa, melalui macam-macam lagi cara-cara lain, supaya dia boleh affirmative action itu membantu dia sampai ke satu tahap, lepas tu terpulang kepada usaha dia sendiri. Ya, jadi jadi kalaupun ada sedikit keistimewaan ialah dalam giving them the legs up tu, nak bantu dia sikit, tapi taklah forever. Kita tak mau juga terlahir di kalangan orang yang menerima bantuan ini satu mindset penongkat, ya, subsidy mentality. Jadi yang itu kita tak mau. Yang itu perlu dielakkan
apa ni, habis-habisan kita tak mau. Dan subsidi mentality ini memberi kelebihan kepada orang politik yang pandai gunakan keadaan itu. Terima kasih Datuk Seri. Maknanya kalau saya boleh rumuskan kan, dasar berasaskan kaum sebenarnya tidak wujud dan tidak timbul, cuma ia hanyalah propaganda. Sebenarnya semua dasar-dasar ni memang digubal berdasarkan kepada keperluan semua kaum, semua kaum, tak kira kaum, tak kira bangsa kan. Jadi ini bagi saya adalah satu isu yang teramat penting, sebabnya ramai yang masih beranggapan yang kita punya dasar ni semua berasaskan kaum. Saya amat gembiralah kita dapat berbincang perkara ini supaya ia boleh clear the air dengan umum. Jadi kita dah sampai ke pengakhiran kita punya episod, Datuk Seri. Saya sebenarnya sebagai rumusan, kalau saya boleh baca balik Datuk Seri, apa yang penting sekarang ni ialah untuk kita perlu ada satu kajian yang terperinci, perlukan government intervention dan kajian yang terperinci untuk kita memulihkan kita punya negara daripada setiap krisis yang kita ada di negara yang kita tengah alami sekarang ini ya. Jadi untuk moving forward, dasar-dasar ini mungkin Datuk Seri, mungkin kita boleh kemukakan kepada Majlis Pemulihan Negara yang dicadangkan. Mungkin ini satu kajian yang amat perlu untuk kita maju ke hadapan, Datuk Seri. Boleh Datuk Seri ulas sedikit tak, kalau kajian yang kita kena buat ni perlu, inilah yang sebenarnya dipertekankan oleh Majlis Pemulihan Negara kan Datuk Seri. Boleh Datuk Seri sebagai penutup ulaskan sedikit dengan ni. Ya, saya rasa bahawa kita sebenarnya berhadapan dengan satu peluang keemasan untuk reset. Kita selalu guna istilah sekarang, reset Malaysia. Kita faham apa masalah yang kita hadapi sekarang ini, dan kesan-kesan yang kita rasai akibat daripada pandemik, akibat daripada penutupan ekonomi kita. Contohnya dasar imigrasi kita ataupun dasar pengambilan pekerja asing pada ketika ini. Jadi sekarang ini untuk mengelak daripada penularan wabak COVID-19 di kalangan pekerja-pekerja asing yang bekerja dalam kilang-kilang, akan melibatkan kos yang agak tinggi bagi tuan punya syarikat itu. Sehingga kan mungkin selepas ini tidak lagi berbaloi bagi syarikat-syarikat ini terus mengambil pekerja-pekerja asing, kerana dia kena sediakan tempat penginapan yang mana memenuhi SOP yang baru. Dia kena sediakan pengangkutan untuk pekerja-pekerja asing ini juga yang menempati SOP, dan macam-macam lagi. Bayangkanlah kalau kos tu meningkat dan akhirnya dia dapati bahawa kalau macam ni lebih baik dia ambil saja pekerja-pekerja tempatan, maka akan berlaku perubahan ataupun penstrukturan semula di dalam pasaran kerjaya ataupun pasaran pekerjaan yang ada di negara kita ini. Jadi perkara-perkara macam ini saya ingat perlu diperhalusi, perlu difikirkan secara mendalam untuk kita mengambil kira keadaan dan persekitaran baru akibat daripada pandemik, dan kita sesuaikan balik yang saya katakan tadi, reset. Kita nak tahu adakah ini peluang di mana kita boleh kurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing dan kembalikan salah satu daripada dasar dalam DEB, iaitu full employment. Full employment ni satu faktor penting dalam DEB sebenarnya, tapi tak pernah dilaksanakan. Entah kenapa ada sedikit perubahan dalam pendekatan di mana kita lebih bergantung kepada pengambilan pekerja asing berbanding
berbanding kepada menyediakan peluang pekerjaan kepada orang rakyat Malaysia kita sendiri. Jadi inilah antara contoh-contoh benda yang boleh kita lakukan sekarang ini dengan kita membuat kajian yang terperinci keadaan sebenar dan apa pendekatan terbaik untuk kita menangani masalah yang sekarang ini mungkin jadi satu peluang emas yang saya sebutkan tadi. Okey. Terima kasih Datuk Seri. Kita dah sampai ke akhir kita punya siri kita. We are looking forward untuk supaya majlis pemulihan negara ni dan juga kajian ni dapat dijalankan dan dapat kita capai full employment tu, sebab sekarang ni kita punya kadar pengangguran teramat kritikal Datuk Seri ya. Jadi saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi Datuk Seri Utama Mukhlis Mahathir dan juga Dr. Rais Saniman kerana bersama kita pada siri Apa Kata Pakar Anjuran Gerakan Ekonomi Malaysia. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.